Siapa sangka sebungkus beras dari Malaysia mampu mengubah kehidupan seluruh kampung di Afrika. Kanak-kanak Kenya menangis, orang dewasa sujud pada bungkusan beras itu. Dan Anda, adakah Anda bersedia untuk mengetahui bagaimana kemurahan hati rakyat Malaysia benar-benar boleh mengubah dunia? Di tengah-tengah padang kering di luar daerah Machakos, Kenya, wujud sebuah kampung kecil bernama Isiolo. Ia pernah menjadi sebuah komuniti yang penuh dengan kehidupan, gelak tawa kanak-kanak yang berlari-lari di halaman tanah dan nyanyian pada waktu malam selepas musim menuai. Tetapi segalanya berubah apabila kemarau yang berterusan melanda untuk tahun ketiga. Lebih 400 penduduk di komuniti itu terpaksa bergelut dengan kelaparan. Sumber air semula, jadi yang pernah mengalir kini kering kontang. Jagung yang pernah mereka tanam tidak lagi membesar. Malah, kanak-kanak kecil mula menunjukkan tanda-tanda kekurangan zat makanan yang jelas. Hospital di daerah berdekatan juga tidak mempunyai bekalan perubatan yang mencukupi. Penduduk mula jatuh sakit dan ada yang meninggal dunia tanpa sempat dikebumikan dengan sempurna. Kami berasa dilupakan, seolah-olah kami bukan lagi manusia, kata Maria, seorang wanita pertengahan umur, sambil berlinangan air mata. Dia baru sahaja mengebumikan anak lelakinya yang berusia 3 tahun akibat kekurangan air bersih dan cirit-birit yang tidak dapat diubati. Kerajaan Kenya sendiri telah cuba membantu, tetapi tenaga dan sumber tidak mencukupi. Kawasan luar bandar seperti ini sering berada di senarai terakhir untuk menerima bantuan. Hari demi hari, harapan semakin pudar. Sehinggalah pada suatu hari, satu berita aneh sampai ke kampung itu. Malaysia akan menghantar bantuan kepada kamu semua. Pada mulanya, tiada siapa yang percaya. Malaysia? Sebuah negara di benua yang berbeza? Mengapa mereka mahu menolong kami? Tetapi keraguan itu bertukar menjadi harapan yang menyelimuti hati seluruh penduduk kampung buat kali pertama dalam beberapa bulan. Apa yang mereka tidak tahu ialah pasukan dari Malaysia itu bukan sekadar sekumpulan diplomat biasa. Mereka adalah pasukan pembangunan dari sebuah agensi kerjasama antarabangsa Malaysia yang pernah membantu memulihkan kehidupan di banyak negara di seluruh dunia. Dan kini, mereka sedang menuju ke Isiolo, membawa bersama mereka beras, ubat-ubatan, air minuman, dan sel solar. Apabila trak-trak besar dari Nairobi tiba di dataran tanah yang kering pada hari suhu mencecah 40 darjah Celsius, kesunyian kampung itu digantikan dengan suara tangisan. Bukan kerana kesedihan, tetapi kelegaan. Ini keajaiban dari Malaysia, kata seorang wanita tua sambil sujud di atas tanah yang panas membahang. Sebuah truk 6 roda berwarna putih dengan bendera jalur gemilang kecil terikat di hadapannya berhenti di pintu masuk kampung Isiolo. Seluruh penduduk kampung berlari keluar untuk menyambut mereka. Ada yang menadah tangan sebagai tanda hormat mengikut cara mereka, ada yang menangis, dan ada yang memegang bekas kosong, berharap dapat menerima walau setitis air daripada tetamu yang tiba. Di dalam truk itu, terdapat 7 orang ahli pasukan Malaysia diketuai oleh Dr. Nizam, seorang pegawai pembangunan kanan dari Agensi Kerjasama Antarabangsa Malaysia, bersama 2 orang penterjemah, 2 jururawat sukarelawan, dan kaki tangan logistik. Perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah menilai keadaan sebenar di lapangan, kata Dr. Nizam, dengan serius kepada pasukannya sebelum mengeluarkan buku catatan dan peta. Dia melangkah turun dari truk dengan senyuman yang dihiasi keletihan, tetapi masih penuh dengan keazaman. Pasukan itu mula berjalan untuk meninjau kawasan tersebut. Kanak-kanak kecil mengikuti mereka dari belakang. Ada yang tidak berkasut, ada yang menggendong adik mereka di belakang. Wajah mereka penuh dengan debu, tetapi mata mereka bersinar dengan harapan. Mereka masuk ke dalam rumah pertama yang diperbuat daripada tanah liat dan jerami dan mendapati seorang wanita tua terbaring lemah di sudut bilik. Di dalam rumah itu hampir tiada apa-apa selain sebuah periuk kosong. Jururawat Malaysia itu segera memeriksa suhu badannya, memberinya ubat paracetamol, serta mengedarkan gel pembersih tangan dan sebotol air bersih. Wanita tua itu menangis teresak-esak sambil memegang erat tangan jururawat itu. Kamu bukan sekadar orang asing, kamu adalah malaikat yang dihantar oleh Tuhan, katanya perlahan dalam bahasa Swahili melalui penterjemah. Semasa tinjauan, pasukan Malaysia mendapati tiada sumber air bersih dalam radius 20 km.
Telaga lama yang pernah digunakan telah menjadi lubang kering. Sesetengahnya hanya mengandungi air keruh dan berbau busuk yang dikongsi oleh haiwan dan manusia. Sejurus selepas tinjauan selesai, pasukan itu mengadakan mesyuarat lapangan di tengah-tengah halaman kampung. Doktor Nizam segera merangka pelan jangka pendek, membuka pusat pengagihan air bersih dari 5 tangki air besar yang menggunakan sistem penapisan air ringkas bersama panel solar dan membuka klinik bergerak dari trak mereka setiap hari. Tetapi perkara yang paling penting, tegasnya, jangan biarkan mereka merasa kita hanya datang dan pergi. Kita akan bersama mereka. Tepukan gemuruh bergema di seluruh halaman. Ramai kanak-kanak mula tersenyum semula. Beberapa orang dewasa bangun dan berpelukan dalam diam. Walaupun belum ada makanan atau sumber yang mencukupi, tetapi pada hari itu, sekurang-kurangnya mereka tahu ada seseorang yang datang kerana peduli, bukan kerana tugas. Keesokan paginya, bunyi enjin trak bergema di seluruh halaman tanah. Penduduk kampung Isiolo bangun awal. Kanak-kanak berlari memberitahu satu sama lain bahawa pasukan Malaysia telah tiba sebelum semua penduduk kanak-kanak, orang dewasa, warga emas dan orang sakit berkumpul di pusat kampung. Hari ini adalah hari pasukan Malaysia bercadang untuk mengagihkan beras buat kali pertama selepas menilai jumlah isi rumah. Doktor Nizam menyediakan lebih 400 bungkus beras seberat 5 kilogram bersama dengan perencah asas seperti garam dan minyak masak yang disumbangkan oleh sektor swasta di Malaysia melalui program Kasih ke Afrika. Kita tidak akan hanya memberi barangan, tetapi kita akan mengembalikan maruah mereka. Inilah prinsip yang dipegang teguh oleh pasukan Malaysia. Seorang jururawat muda Malaysia bernama Amina bertugas untuk berhubung dengan wanita-wanita di kampung itu. Dia tersenyum lembut sambil menerangkan kepada kumpulan ibu-ibu cara menyimpan beras agar tidak berkutu dan cara merebus air dengan selamat sebelum memasak nasi. Jangan berasa malu untuk menerima. Kami tidak memberi kerana kasihan, tetapi kami memberi kerana kami menghormati anda semua, kata Amina melalui penterjemah. Seorang wanita pertengahan umur bernama Rose, apabila mendengar kata-kata itu, mengangkat kedua-dua tangannya ke dada dan menjawab, hari ini, saya rasa berharga semula. Setiap kanak-kanak menerima bungkusan beras kecil yang istimewa bersama biskut dan susu tepung. Beberapa ahli pasukan Malaysia tidak dapat menahan air mata apabila melihat seorang budak lelaki kecil memeluk bungkusan beras ke mukanya dan berbisik, "Malam ni, Mak mesti senyum." Suasana menjadi hening, diselangi dengan bunyi esakan. Beberapa penduduk kampung berlutut mengucapkan terima kasih, manakala yang lain cuba memberikan barangan kecil sebagai balasan, seperti kraftangan tempatan atau pisang hutan dari pokok yang masih hidup. Pasukan Malaysia menerima setiap pemberian dengan penuh hormat. Selepas pengagihan selesai, pasukan itu mengumumkan bahawa mereka akan datang lagi dalam masa 3 hari dengan lebih banyak makanan, ubat-ubatan, dan kemah perlindungan untuk warga emas. Sebelum pulang, Doktor Nizam berpaling untuk melihat kampung yang mula hidup semula. Dia berbisik kepada dirinya sendiri, kita tidak datang untuk menyelamat, kita datang untuk berkongsi kemanusiaan. Selepas pengagihan beras selesai, pasukan Malaysia segera meneruskan langkah seterusnya. Membuka klinik bergerak di atas trak untuk merawat pesakit di kampung Isiolo, di mana lebih 40% penduduknya menderita penyakit kronik, akibat kekurangan zat makanan, cirit-birit, penyakit kulit akibat air tidak bersih, serta jangkitan saluran pernafasan. Di bawah sebatang pokok akasia besar yang menjadi satu-satunya tempat teduh di kampung itu, sebuah kawasan rawatan ringkas telah disediakan. Meja-meja dialas dengan kain putih. 2 jururawat Malaysia, Amina dan Anis, telah menyediakan ubat-ubatan, bekalan perubatan, pelitup muka dan alat pengukur suhu. Warga emas boleh datang dahulu. Laung Amina perlahan dengan senyuman. Penduduk kampung yang telah berbaris dengan teratur mula bergerak ke hadapan, mata mereka penuh dengan kepercayaan. Musa, seorang lelaki tua berusia 68 tahun, menjadi orang pertama yang diperiksa. Dia telah mengalami sakit dada selama berbulan-bulan kerana terpaksa berjalan jauh untuk mencari air. Jururawat mendapati tekanan darahnya tinggi dan segera memberinya ubat.
Di sebelahnya, seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun bernama Abe digendong oleh ibunya dengan keadaan demam panas dan tidak berhenti menangis. Apabila pasukan jururawat mengukur suhunya, mereka mendapati demamnya mencecah 40 darjah Celcius dan dia mula mengalami dehidrasi yang teruk. Pasukan itu segera memberinya larutan garam rehidrasi oral dan ubat demam. Jika kita tiba lewat sehari, kanak-kanak ini mungkin tidak dapat diselamatkan, kata Anis, perlahan sambil mengusap kepala kanak-kanak perempuan itu yang perlahan-lahan tertidur dengan selamat dalam pelukan ibunya. Klinik itu beroperasi dari pagi hingga matahari terbenam. Lebih 180 pesakit telah menerima rawatan yang menyeluruh. Pasukan Malaysia bukan sahaja memberi ubat, tetapi juga memberi pendidikan tentang penjagaan kebersihan, pencegahan penyakit, dan cara merebus air dengan selamat menggunakan periuk biasa dan kain bersih. Sebelum hari berakhir, Dr. Nizam mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung atas kerjasama mereka dan mengumumkan bahawa klinik itu akan dibuka setiap hari Isnin, Rabu, dan Jumaat sepanjang bulan ini. Kami akan berada di sini. Seorang wanita berjalan ke arah pasukan itu dan memeluk lengan mereka. Dia bercakap dalam bahasa Inggris yang perlahan, "Thank you, Malaysia. You didn't come to take our photos, you came to save our lives." Kata-kata itu menjadi ayat yang tidak akan dilupakan di kampung Isiolo dan mengesahkan lagi bahawa Malaysia tidak hanya menghantar barangan tetapi juga menghantar hati nurani manusia. Walaupun penduduk kampung telah menerima beras dan ubat-ubatan, masalah utama masih belum selesai, tiada air minuman yang bersih. Sebelum pasukan Malaysia tiba, penduduk kampung terpaksa berjalan kaki lebih 12 kilometer untuk mengambil air dari sumber air keruh yang turut digunakan oleh haiwan liar. Ramai yang jatuh sakit akibat kuman di dalam air dan kanak-kanak mula mengalami dehidrasi yang teruk. Pasukan Malaysia sedar bahawa makanan dan ubat tidak akan berguna tanpa air bersih. Suatu hari, selepas tinjauan lapangan, pasukan jurutera dari Malaysia membawa keluar sebuah penapis air muda alih berkuasa solar dan memasangnya buat kali pertama di halaman kampung. Semua mata tertumpu tanpa berkelip. Mesin ini direka bentuk dengan ringkas, menggunakan panel solar untuk menjana tenaga elektrik bagi memutar penapis air dan mampu menapis sehingga 3,000 liter air kotor setiap hari tanpa memerlukan bekalan elektrik. Selepas mesin itu beroperasi selama 40 minit, titisan air jernih pertama mengalir keluar dari paip kecil berwarna perak pada tangki itu. Semua orang senyap sunyi. Tiada bunyi lain selain bunyi titisan air. Seorang kanak-kanak perempuan bernama Laila berjalan ke hadapan dengan ragu-ragu. Dia menggunakan cawan tanah liat untuk mencedok air itu dan menghirupnya perlahan-lahan. Beberapa saat kemudian, senyumannya melebar. "Sedap, air ni tak busuk," jeritnya. Sorakan kegembiraan bergema di seluruh halaman. Orang dewasa berbaris membawa baldi, botol, dan segala jenis bekas untuk mengambil air bersih. Seorang wanita tua menggunakan kain lamanya untuk membawa pulang air sambil berlinangan air mata. Seorang budak lelaki kecil pula sujud di hadapan tangki air itu seolah-olah ia sebuah tempat suci. Pada petang itu, Dr. Nizam dan pasukannya memasang 2 lagi sistem penapis di lokasi berbeza di kampung itu, lengkap dengan tangki simpanan untuk kegunaan pada waktu malam. Mereka bekerja sama dengan pemuda-pemuda kampung yang secara sukarela menawarkan diri untuk menjaga dan mengawasi peralatan tersebut. Salah seorang daripada mereka berkata, "Ini adalah hadiah terhebat yang pernah kami terima dalam hidup kami. Air bersih ini adalah kehidupan." Sejak hari itu, penduduk Isiolo tidak perlu lagi berjalan jauh. Setiap petang, apabila matahari mula terbenam, orang ramai akan berkumpul di sekeliling tangki air, bukan hanya untuk mengambil air, tetapi untuk bertukar senyuman. Mereka tahu bahawa kehidupan baru telah benar-benar bermula. Walaupun misi bantuan makanan, ubat-ubatan, dan air bersih berjalan lancar, ada satu perkara yang pasukan Malaysia berikan penekanan yang sama pentingnya dengan barangan material. Hati nurani kemanusiaan, komunikasi, persefahaman, dan penghormatan terhadap budaya masing-masing. Pada suatu hari, ketika seorang jururawat Malaysia sedang mengagihkan pelitup muka kepada kanak-kanak, dia perasan beberapa orang kanak-kanak teragak-agak untuk menerimanya. Ada yang berundur seolah-olah takut akan sesuatu.
Dia pun berbincang dengan penterjemah tempatan bernama Ayoko. Ayoko menjelaskan bahawa setengah kanak-kanak tidak pernah melihat pelitup muka sebelum ini dan mempunyai kepercayaan tradisional bahawa objek yang menutup muka dikaitkan dengan roh atau penyakit yang teruk. Pasukan Malaysia tidak berasa kecewa. Sebaliknya mereka tersenyum dan segera menyesuaikan diri. Mereka mengambil pelitup muka itu dan melukis corak haiwan dan kartun yang kamel di atasnya sambil meminta jururawat menunjukkan cara memakainya dengan cara yang menyeronokkan. Kanak-kanak mula ketawa dan berani untuk mencuba memakainya. Pendekatan yang mudah ini membuatkan kanak-kanak mula merasa rapat dengan pasukan itu, seolah-olah mereka adalah keluarga baru dari negara yang jauh. Di sudut lain kampung, Dr. Nizam sedang berbual dengan ketua komuniti, seorang lelaki pertengahan umur bernama Baba Jero. Mereka berkomunikasi melalui penterjemah dan keikhlasan yang tulus. Kamu tidak membuat kami merasa rendah diri. Kamu menghulurkan tangan kepada kami, bukan sekadar memberi makanan dari tempat yang tinggi, kata Baba Jero dengan suara yang bergetar. Doktor, Nizam menjawab, kami datang sebagai sahabat, bukan sebagai penyelamat. Kami juga ingin mendengar dan belajar daripada anda semua. Sejak hari itu, pasukan Malaysia menganjurkan bengkel-bengkel kecil setiap petang. Satu hari mereka mengajar cara menggunakan penapis air, hari lain mereka mengajar pertolongan cemas asas. Manakala penduduk kampung pula membalas jasa dengan mengajar cara memasak makanan tempatan seperti ugali dan menari tarian tradisional kepada pasukan Malaysia. Pada suatu malam, pasukan Malaysia dijemput untuk menyertai upacara kesyukuran kepada Tuhan yang dianjurkan oleh kampung itu. Terdapat nyanyian, paluan gendang tradisional, dan doa-doa lembut dalam bahasa Swahili. Suasananya penuh dengan kekuatan iman dan perpaduan. Walaupun tiada siapa yang bercakap dalam bahasa yang sama, semua orang saling memahami melalui pandangan mata, senyuman, dan sentuhan lembut yang penuh makna. Pada malam itu, semua ahli pasukan Malaysia merasakan bahawa pemberian yang sebenar bukan hanya terletak pada barangan, tetapi pada pemahaman hati antara satu sama lain. Setelah bantuan makanan, air, dan rawatan perubatan mula tersusun, pasukan Malaysia mula perasan ramai kanak-kanak berkeliaran di kampung sepanjang hari tanpa sebarang pembelajaran. Tiada bilik darjah, malah tiada buku atau pensel. Doktor, Nizam bertanya kepada Baba Jero, ketua kampung, adakah kanak-kanak ini tidak bersekolah? Jawapan yang diterima membuatkan pasukan Malaysia terdiam seketika. Kami ada sekolah, tetapi yang tinggal hanyalah separuh dinding tanah liat dan papan kayu lama. Kanak-kanak terpaksa belajar di bawah pokok, tetapi 2 bulan lalu, ribut debu menumbangkan pokok itu. Sejak itu, mereka tiada tempat untuk belajar. Kata-kata itu mencerminkan realiti yang pahit bahawa hak asasi seperti pendidikan adalah sesuatu yang terlalu mewah bagi kanak-kanak di Isiolo. Pasukan Malaysia tidak menunggu lama. Mereka menggunakan kain kanvas besar yang disediakan untuk dapur sementara dan memasangnya sebagai sekolah sementara bersama dengan meja lipat dan kotak cardboard yang dijadikan meja belajar. Aminah dan Anis, 2 jururawat sukarlawan, menawarkan diri untuk membuka kelas kesihatan untuk kanak-kanak, bermula dengan perkara mudah seperti cara mencuci tangan dengan selamat dan apa itu air bersih. Tetapi kanak-kanak itu lebih berminat. Cikgu dari Malaysia, boleh ajarkan kami mengira dalam bahasa Melayu? Kenapa tulisan bahasa Melayu nampak berbeza? Soalan bertalu-talu datang daripada kanak-kanak lelaki dan perempuan yang tidak pernah melihat buku atau pensel sebelum ini. Pasukan Malaysia pun menulis nombor dalam bahasa Melayu di papan kayu. Kanak-kanak itu berlatih menulis di atas tanah, ada yang menggunakan ranting kayu untuk menulis di atas pasir dengan penuh tekun. Petang itu, seorang budak lelaki bernama Otieno datang kepada Aminah sambil menghulurkan sekeping kertas yang diambilnya dari kotak bungkusan. Dia menulis dengan tangannya, "Terima kasih, cikgu dari Malaysia. Saya mahu menjadi doktor seperti kamu." Aminah menitiskan air mata. Dia tidak pernah menyangka bahawa pelajaran ringkas dan beberapa senyuman mampu menyalakan api semangat di hati seorang kanak-kanak. Pasukan Malaysia kemudian memutuskan untuk mengumpulkan wang peribadi mereka untuk membeli papan putih, buku nota, pensel, dan buku gambar asas dari ibu kota untuk diberikan kepada kampung itu,
sambil menetapkan matlamat untuk mencari sukarelawan bagi meneruskan pembelajaran secara berterusan. Hari itu, setiap kanak-kanak pulang ke rumah dengan sebuah buku nota dan impian yang mula terbentuk. Kampung Isiolo yang dahulunya sunyi, kini dihiasi dengan bunyi ejaan perkataan bahasa Melayu yang pelat. Satu bunyi yang mencerminkan harapan yang telah lahir di hati-hati kecil mereka. Seminggu berlalu, dan kampung Isiolo mula berubah dengan ketara. Gelak tawa kanak-kanak kembali kedengaran, penduduk mula lebih banyak tersenyum antara satu sama lain, dan yang paling penting, harapan yang pernah pudar perlahan-lahan dipulihkan dalam hati setiap penduduk. Tetapi di sebalik menerima bantuan, perkara yang lebih menakjubkan ialah kebangkitan penduduk kampung untuk membantu diri mereka sendiri, diilhamkan oleh pasukan Malaysia yang tidak hanya datang untuk memberi barang dan kemudian pergi. Sekumpulan pemuda di kampung itu, diketuai oleh Kipwe yang berusia 27 tahun, yang dahulunya seorang tukang kayu yang menganggur selama bertahun-tahun, datang berjumpa Dr. Nizam. Saya melihat orang Malaysia melakukan semuanya sendiri. Saya tidak mahu hanya duduk menunggu. Saya mahu turut serta. Bermula dari situ, pasukan Malaysia menganjurkan latihan jangka pendek mengenai penyelenggaraan sistem penapis air dan penjagaan kesihatan asas kepada penduduk kampung yang berminat, sambil memberikan beberapa alatan pertukangan sebagai modal permulaan. Beberapa hari kemudian, kumpulan Kipwe telah membina sebuah pondok teduh berhampiran titik penapis air menggunakan bahan tempatan untuk warga emas, serta mengatur jadual berkawal untuk menjaga penapis itu setiap malam secara bergilir-gilir dengan pemuda dan pemudi yang lain. Di pihak wanita pula, sekumpulan suri rumah mula membentuk kumpulan dapur Isiolo untuk menyediakan makan tengah hari untuk kanak-kanak dan pesakit sekali sehari, menggunakan beras sumbangan dari Malaysia dan sayur-sayuran tempatan yang masih ada. Nenek Nuru, 63, berkata sambil memasak nasi. Sudah lama saya tidak memegang periuk ini kerana tiada apa untuk dimasak. Hari ini, saya memasak dengan sepenuh hati. Pada petang yang sama, pasukan Malaysia menganjurkan aktiviti bercerita inspirasi, di mana kanak-kanak melukis atau menulis impian mereka di atas sehelai kain kanvas besar. Seorang budak lelaki melukis dirinya sedang memegang pica garis sambil menulis, "Saya akan menjadi doktor untuk kampung ini." Apabila doktor Nizam melihatnya, dia mengambil pen penanda dan menulis dengan tangannya sendiri di sebelah gambar itu, "Malaysia percaya pada kamu semua." Apa yang berlaku di kampung ini bukan hanya pemulihan fizikal, tetapi penyalaan semula api di dalam hati untuk kembali percaya pada diri sendiri. Sejak hari itu, pasukan Malaysia tidak lagi hanya dipanggil pembantu, tetapi penduduk kampung mula memanggil mereka dengan gelaran baru, guru dari negara jauh. Walaupun kampung Isiolo terletak jauh dari ibu kota, tanpa isyarat telefon dan hampir tidak dikenali sesiapa, peristiwa perubahan yang berlaku dalam beberapa minggu terakhir mula menarik perhatian dunia luar. Kisah pasukan Malaysia yang memulihkan kehidupan kampung itu disampaikan melalui gambar-gambar yang diambil oleh seorang sukarelawan yang kembali ke Nairobi dan dikongsi dalam kumpulan NGO tempatan, sebelum sebuah media antarabangsa kecil mengambilnya untuk disiarkan. Gambar seorang kanak-kanak perempuan sedang mencedok air dari tangki yang mempunyai bendera Malaysia di tepinya. Dengan kapsen "Titisan air ini datang bersama harapan dari Malaysia", menjadi gambar yang tular di internet dalam masa beberapa hari sahaja. Beberapa organisasi antarabangsa mula menghubungi untuk mendapatkan maklumat lanjut. Ada yang tertanya-tanya apa yang dilakukan oleh pasukan Malaysia di kawasan yang tidak pernah termasuk dalam mana-mana pelan pembangunan sebelum ini. Apabila berita itu sampai ke kedutaan Malaysia di Nairobi, seorang pegawai kanan menelefon Dr. Nizam dengan nada teruja. "Apa yang anda lakukan bukan sahaja menyelamatkan nyawa, tetapi ia sedang mengubah imej negara kita di persada dunia." Kementerian Luar Negeri Malaysia mula mempertimbangkan untuk memperluaskan program kerjasama teknikal Malaysia-Afrika, terutamanya dalam bidang pembangunan mampan yang menjadi pendekatan utama pasukan Dr. Nizam. Pada masa yang sama, media di Malaysia mula melaporkan misi kemanusiaan Malaysia di Kenya. Gambar seorang nenek tersenyum sambil memegang sebungkus beras berjenama "Kasih Malaysia" menghiasi muka depan beberapa akhbar dengan tajuk utama "Dari Sawah Padi Malaysia ke Bumi Afrika". Di kampung Isiolo sendiri,
Kabar angin mula tersebar ke komuniti sekitar. Penduduk dari 5 kampung berdekatan berjalan kaki ke Isiolo untuk meminta nasihat, ada yang ingin melihat penapis air, dan ada yang ingin mendengar tentang sekolah di bawah kanvas. Pasukan Malaysia kemudiannya mula menganjurkan aktiviti perkongsian pengetahuan setiap hari Ahad, memberi peluang kepada kampung-kampung jiran untuk belajar. Kipway, pemuda tukang kayu yang kini menjadi pemimpin tempatan yang baru, berkata, jika kampung kita boleh berubah, kampung lain pun pasti boleh berubah. Kampung kecil yang dahulunya tidak bernama, hari ini menjadi pusat harapan, dan semua orang tahu bahawa permulaan keajaiban ini datang dari sekumpulan kecil insan dari negara jauh yang bernama Malaysia. Selepas berita tentang perubahan di kampung Isiolo tersebar dengan pantas, tidak lama kemudian, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Kerajaan tempatan Kenya, khususnya Gubernur Wilayah Machakos, datang melawat kampung itu sendiri bersama delegasi pegawai Kementerian Kesihatan dan pegawai dari Program Makanan Sedunia yang pernah cuba membantu kampung ini pada masa lalu tetapi tidak berjaya. Apabila delegasi itu tiba, mereka terpegun. Dari sebuah kampung yang dahulunya terbiar, berbau busuk dan penuh keputusasaan, kini ia menjadi sebuah kawasan yang ceria. Penduduknya berpakaian bersih, kanak-kanak berlari-lari di halaman kampung, penapis air berkuasa solar berfungsi secara senyap, dan di satu sudut, para wanita sedang memasak makan tengah hari untuk kanak-kanak. Bagaimana kamu semua melakukan ini dalam masa kurang dari sebulan? Tanya Gubernur dengan penuh kekaguman. Dr. Nizam tersenyum dengan rendah diri. Kami tidak melakukannya dengan teknologi. Kami melakukannya dengan persefahaman, kerjasama, dan hati nurani rakyat Malaysia. Sebuah mesyuarat kecil diadakan di balai sementara yang dibina oleh penduduk kampung menggunakan buluh. Para pegawai mendengar laporan terperinci mengenai pelaksanaan projek oleh pasukan Malaysia dari pengagihan beras, penyusunan sistem kesihatan dan pendidikan, latihan kemahiran, sehinggalah kepada pendekatan pembangunan mampan. Seorang pegawai dari Program Makanan Sedunia berkata, ini adalah model bantuan yang patut dipelajari oleh dunia. Lawatan ini bukan sahaja bersifat rasmi, tetapi juga menyentuh perasaan. Gubernur itu menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada pasukan Malaysia sambil berkata, terima kasih kerana membawa kami kembali untuk melihat rakyat kami sendiri. Pada sebelah petang hari yang sama, wartawan dari stesen televisyen nasional datang untuk membuat penggambaran dokumentari tentang kampung itu. Temu bual dengan penduduk kampung dipenuhi dengan perkataan Malaysia dan terima kasih. Laila, kanak-kanak perempuan yang pernah sakit tenat pada hari pertama projek itu, ditanya apa cita-citanya apabila dewasa kelak. Dia tersenyum dan menjawab dengan serta-merta, saya mahu menjadi seperti wanita Malaysia yang menyelamatkan nyawa orang lain. Jawapan itu membuatkan seluruh kru penggambaran terdiam sebelum tepukan gemuruh bergema di bawah terik matahari. Kampung Isiolo hari ini bukan lagi sekadar titik di peta yang diabaikan. Ia adalah sebuah kampung contoh harapan yang bermula dari kemurahan hati rakyat Malaysia yang mengalir ke dalam hati seluruh penduduknya. Setelah misi berjalan selama lebih sebulan, wajah kampung Isiolo yang dahulunya sunyi sepi telah berubah menjadi sebuah komuniti kecil yang penuh dengan keceriaan dan kehangatan. Bukan sahaja kerana bantuan yang diterima, tetapi kerana perasaan menjadi manusia yang dihargai telah kembali. Pada suatu pagi, ketika sedang bersiap untuk mesyuarat ringkasan bersama delegasi dari Kementerian Luar Negeri Malaysia, seorang budak lelaki bernama Otieno datang kepada Aminah, jururawat Malaysia yang rapat dengan kanak-kanak. Dia menghulurkan sebuah beg kain kusam yang kelihatan seperti dibuat daripada selimut lama. Ini hadiah daripada kami, katanya dengan nada teruja. Apabila Aminah membukanya, di dalamnya terdapat lebih 50 pucuk surat kecil yang ditulis tangan oleh kanak-kanak seluruh kampung. Ada yang menggunakan kertas kitar semula, ada yang menggunakan kulit buku lama, malah ada yang menggunakan bungkusan beras. Tetapi setiap surat mengandungi mesej yang serupa. Terima kasih Malaysia kerana beri kami nasi untuk makan. Saya tidak sakit lagi kerana kakak jururawat dari Malaysia. Saya mahu membesar menjadi orang baik seperti orang Malaysia yang datang menolong kami. Bila kakak akan datang lagi? Aminah tidak dapat menahan air matanya. Dia terduduk dan memeluk erat budak lelaki itu. Pada masa yang sama, Doktor
Nizam menerima sepucuk sampul besar daripada kumpulan ibu-ibu yang tertulis, kepada semua rakyat Malaysia, kami mengenali anda melalui hati anda. Semua ahli pasukan terdiam. Tiada kata-kata yang dapat menggambarkan perasaan mereka selain daripada rasa terharu yang mendalam. Doktor, Nizam berkata perlahan kepada pasukannya, kita mesti bawa surat-surat ini pulang untuk dibaca oleh semua rakyat Malaysia. Inilah perkara yang paling patut negara kita banggakan. Pada hari itu, pasukan itu mengumpulkan semua surat dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak kayu berukir yang dibuat khas oleh penduduk kampung dengan ukiran dalam bahasa Swahili, Asante Malaysia, terima kasih Malaysia. Seluruh kampung berkumpul di halaman tengah untuk menyerahkan kotak ini secara rasmi, diiringi dengan persembahan nyanyian lagu tempatan yang baru dicipta oleh kanak-kanak. Salah satu rangkapnya berbunyi, air minuman dari Malaysia, menghapus ketakutan dari hati kami. Beras dari Malaysia mengubah tangisan menjadi senyuman. Malam itu, seluruh kampung menyalakan unggun api untuk meraikan. Bukan sebagai perpisahan, tetapi sebagai permulaan persahabatan yang tiada sempadan. Pada pagi terakhir sebelum pasukan Malaysia berlepas dari kampung Isiolo, suasana terasa hening dan sayu, seolah-olah semua orang tidak mahu hari itu tiba. Kanak-kanak memakai pakaian terbaik yang mereka ada. Ada yang memakai pakaian lama yang telah dicuci oleh ibu mereka semalaman. Mereka duduk diam berbaris di bawah pokok akasia yang pernah menjadi sekolah terbuka mereka. Di hadapan mereka berdiri 7 orang ahli pasukan Malaysia, menunggu dengan tenang. Hati setiap seorang dipenuhi dengan ikatan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Majlis perpisahan diadakan secara ringkas dengan ketua komuniti, Baba Jero, sebagai pembuka bicara. Kamu datang pada hari tiada siapa yang datang. Kamu memberi apa yang kami tidak sangka akan dapat. Dan kamu akan pergi, tetapi hati kamu akan sentiasa di sini. Kemudian, Kipway, pemuda tukang kayu yang telah menjadi pemimpin generasi baru, melangkah ke hadapan untuk membaca ucapan ringkas yang telah dilatihnya sepanjang malam. Malaysia, kamu bukan sahaja memberi kami beras, ubat atau penapis air. Kamu mengajar kami untuk menyayangi diri kami semula. Dia menunduk perlahan dan meletakkan kalungan bunga liar yang dianyam oleh kanak-kanak ke dalam tangan penterjemah wanita Malaysia. Bunyi esakan mula kedengaran dari kumpulan kanak-kanak perempuan yang pernah belajar mencuci tangan dengan Amina, jururawat yang telah menjadi seperti ibu kedua bagi mereka. Mereka berlari memeluknya dengan erat, air mata berlinangan. Pasukan Malaysia memeluk setiap kanak-kanak dengan tangan yang hangat. Dr. Nizam melangkah ke hadapan untuk mengucapkan kata-kata terakhir dalam bahasa Inggeris. Terima kasih kerana membuka hati anda kepada kami. Terima kasih kerana mengajar kami bahawa manusia tidak perlu bercakap bahasa yang sama untuk saling memahami dengan hati. Sebelum menaiki trak untuk pulang, kanak-kanak perempuan Laila berkata dengan suara bergetar, jika esok kami dahaga, kami tidak akan menangis seperti dahulu, kerana kami tahu kami boleh menjaga diri kami sendiri sekarang. Kerana Malaysia telah mengajar kami, trak itu perlahan-lahan bergerak meninggalkan kampung, diiringi lambaian tangan dari seluruh penduduk. Apabila trak itu hilang di ufuk padang pasir, satu suara kedengaran perlahan di bawah pokok yang dahulunya tandus. Asante sana, Malaysia. Terima kasih banyak, Malaysia. Ini bukan sekadar sumbangan. Ini adalah kuasa kemurahan hati rakyat Malaysia yang mencipta keajaiban nun jauh di seberang benua. Jika anda percaya pada kuasa kebaikan, kongsikan kisah ini agar dunia tahu bahawa rakyat Malaysia tidak pernah meminggirkan sesiapa.